Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada pagi ini kita baca dari ayat 283 InsyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فليؤد الذي اؤتمن. Tu masuk tak payah panjang lazi tu. Falyu'addil ladzi tumina. Sekali lagi. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan anugerah yang Allah taala kurniakan kepada kita. Dapat alhamdulillah kita sama-sama pada pagi ini kembali dalam kelas kita, dan ayat yang kita baca hari ini masih lagi berkaitan tentang hutang, berkaitan tentang hutang. Allah Subhanahu wa taala sebut wa in kuntum ala safarin, sekiranya wa in kuntum ala safarin, sekiranya kamu berada dalam musafir. Apa dia putus-putus? Bateri kah? Ya. Wa in kuntum ala safarin, sekiranya kamu berada dalam keadaan musafir. Walam tajidu katiban, dan kamu tidak mendapati orang yang boleh menulis. Maka semalam Allah Ta'ala sebut ayat yang kita baca semalam, cubaan. Okay. Ayat yang kita baca semalam Allah Ta'ala memerintahkan apabila kita berhutang dan apabila kita berjual beli, apabila kita berhutang, kita kena tulis hutang kita. Kalau tak dapat tulis, minta orang lain yang tulis. Itu kerana keutamaan menulis. Kemudian Allah Ta'ala kata
wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajali. Jangan cembu untuk tulis kecil ataupun besar. So tiga perkara tu menunjukkan bahawa tuntutan untuk menulis hutang ni besar. Tiba-tiba cari-cari kita dalam musafir, tak ada orang nak menulis. Orang je tulis tu tak ada. Ataupun kita tak ada kemampuan untuk menulis hutang tersebut. Maka kata dia, Allah Ta'ala sebut, walam tajidu katiban farihanum maqbudah, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Jadi kalau tak yakin dengan kalau tak ada orang nak menulis, ataupun kita rasa tak yakin dengan orang tu, kita boleh saja ambil barang sebagai gadaian. Kalau dia nak selamat, dia ambil barang gadai. Okey. Qala Ibn Abbas, aw wajaduhu wa lam yajidu qirtasan aw dawatan aw qalaman faruhunun maqbudah ay falyakun badalul kitabah rihanun maqbudah. Kalaupun jumpa orang menulis tapi tak jumpa kertas, kata dia dalam musafir, atau tak ada dakwat, atau tak ada pen, maka boleh diambil gadaian sebagai ganti penulisan itu dipegang oleh tuan yang memberi hutang. Okey. Ala anna ar-rahn la yalzam illa bil qabd. Wa qad thabata fi as-sahihain an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya wa dir'uhu marhunatun 'inda yahudiyyin ala 30 wasqan min sya'ir rahanaha qutan li ahlihi. Berdalil dengan ayat ini farihanum maqbudah, bahawa gadaian itu mesti dipegang oleh orang yang memberi hutang. Itu maksud gadai. Gadai makna kita kena beri hak milik itulah, pegang kat dia, sama ada kalau kita lah ni dengan surat atau kuasa ataupun barang kita itulah, barang kemah ke barang apa bagi. Berdalilkan ayat ni, maka gadaian mesti dipegang oleh orang yang memiliki memberi hutang. Dan telah ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW sendiri telah menggadaikan perisainya kepada seorang Yahudi untuk meminjam 30 copak daripada gandum. Wasqan 30 ke apa 30. Sukatan dia lah daripada gandum yang diberi kepada seorang lelaki Yahudi. Jadi Nabi pun tak ada duit, sampai Nabi terpaksa pinjam gandum. Waktu pinjam gandum tu, Nabi bagi perisai dir dia, perisai dia kepada perisai atau baju besi dia kepada orang Yahudi itu sebagai gadaian. Jadi ini menunjukkan masyru'iyah, disyarakkan untuk pajak gadai kerana hutang. Cuma bila isu pajak gadai itu bolehlah berdasarkan ayat ni. Yang tak bolehnya ialah bila lama bayar naik bunga. Yang tu yang tak boleh. Ribanya di situ. Gadai itu boleh. Jadi sebab tu dekat Bank Islam atau sebelum daripada Bank Islam dekat negeri Kelantan, dia ada buat ar-rahnu. Ar-rahnu tu inilah kalimah dia, farihanun maqbudah. Rahanun. Rahnun tu gadai dalam bahasa Quran. Farihanun maqbudah
maka boleh diberi gadaian. Ini adalah asal usul kalimah ar-rahnu dalam Quran. Jadi dibolehkan untuk menggadaikan barang untuk meminjam hutang. Okey, dengan syarat hutang tersebut tetap tidak melibatkan urusan riba. Lepas tu dia nak untung macam mana? Nah, dari sudut asasnya tak untung lah. Sebab itu jaminan hutang sahaja. Kan asalnya kita kata hutang ni untuk membantu. Gadaian tu diambil sebagai jaminan hutang sahaja, bukanlah sebagai satu bentuk perniagaan. Pada asalnya hutang ni bukan bisnes. Hutang ni adalah bantu. Tapi bila orang ni dah ada duit dah banyak, mula dia fikir, aku nak cari duit lebih macam mana. Jadi dia bagi hutang kat orang, bagi hutang, dia collect untung daripada hutang-hutang tu. Instead dia tak duit dalam bank, dia bagi kat orang dan generate income. Itu asal hutang. Memang boleh generate income, tapi dengan hutang tu tidak disyariatkan. Kerana hutang ni adalah waktunya orang miskin, orang susah, orang terdesak datang. Jadi kalau Allah benarkan suruh tu, akan ramailah ceti-ceti ni akan mengambil keuntungan daripada orang miskin. Jadi Islam sekat tak boleh. Tak boleh. Kerana dia adalah ada unsur bantu-membantu. Kerana tu galakkan memberi hutang tu ada sampai mendapat pahala sedekah. Baik. Tapi dia kata bila kita buat tu nak kena juga ada orang yang mengurus, ada orang apa. Maka pihak ar-rahnu pun dia ambil panggil kos apa dia panggil? Servis perkhidmatan lah lebih kurang. Dan juga upah jaga, dia panggil upah simpan barang. Dia ambil upah untuk barang gadaian tu dia pegang, tapi dia kenakan upah untuk simpan. Jadi dia kira bukan pertambahan hutang, dia kira simpan barang, upah simpan barang. Ala kullin, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kelapangan kepada mereka dalam urusan tersebut. Kerana pada asalnya kita kata hutang ni untuk bantu, melainkan ataupun untuk bantu membantu. Baik, jadi lah ni kalau kita di ar-rahnu tu dia tak ambil bunga pinjaman, cuma dia ambil upah simpanan. Dia ambil upah simpanan. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada orang kaya tu cerita tak tahu betul ke tidak. Dia nak pergi musafir luar negara, dia ada kereta dia mahal. Dia pun pajak kat bank, simpan bank tu. Jadi bank pun ambil upah sikit je lah, pasal ni pajak dia kan. Dia pergi luar negara, balik dia bayar satu lamsam. Seminggu ke sebulan bayar. Ada pula PT kenapa pinjam? Saja ya nak suruh parking dekat bank, murah sikit dia kata. Pasal bank ambil upah simpan. Jadi ada jaga, ada apa simpan bank dia. Jadi ambil upah jaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau tak ambil upah pun tak apa, dan itu lebih baik. Itu yang asal. Asalnya kita pinjam, kita bayar sebanyak mana yang kita pinjam. Dan kalau penggadaian yang tu, maka bila duduk dalam gadaian tuan pemunguti hutang tu, itu dalam tanggungjawab dia adalah. Nah, kemudian ayat yang seterusnya, fa in amina ba'dukum ba'da, sekiranya kalau orang yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang
dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Ayat ni menghapuskan kewajipan menulis itu sekiranya orang itu dipercayai. Jadi ayat ni kita sebut semalam memansuhkan hukum menulis dalam urusan jual beli dan juga menulis dalam urusan hutang. Kalau ikut perintah ni wajib, tapi ayat ni telah memansuhkan kewajipan dan kekallah dia sebagai sunat. Sunat untuk kita tulis. Kalau tak tulis sebab kita percaya orang tu. Mari adik-beradik kita dia kata, "Kak, abang ada tak duit sikit hari ni? Bulan ni tak berapa ada lah nak beli susu anak-anak ni." Nah, jadi pun kita panggil, ambil lah sikit. Tapi jangan lupa tahu bayar tahu. Ya. Dia pun balik. Tapi kita percaya dia nak bayar hutang kita. Dibenarkan untuk ataupun boleh saja berlaku macam tu. Cuma kan kepercayaan ni risiko dia tu adalah sebab dia manusia. Hari ni kita percaya kat dia sebab dia baik dengan kita. Minggu depan dia pun lepas daripada dapat hutang tu hilang, siap blok lagi kita. Dah kita WhatsApp pun dia blok, mesej tak jawab, telefon tak boleh, hilang daripada radar. Tu percayalah tu. Orang lagu ni kalau guna radar tentera pun tak jumpa. Kena hantar perisik mana ni, CIA baru jumpa balik. Tu pun belum tentu lagi jumpa. Baik, jadi risiko tu ada. Cuma dibenarkan dari sudut hukum, kalau dia percaya dia tak tulis, tak apa. Kekal sebagai sunat sebagaimana yang kita sebut pada ayat sebelum ni. Baik. Berkata Abu Sa'id Al-Khudri, ayat ini menasahkan ayat sebelumnya, iaitu kewajipan menulis tu. Wa qala Sya'bi idza tumina ba'dukum idza tamana ba'dukum ba'dha fala ba'sa alla taktubu wa la tashhadu. Kata di Imam Asy-Sya'bi, kalau dia sudah percaya maka tidak menjadi kesalahan untuk tidak menulis dan tidak mendatangkan saksi. Dah percaya tak apa. Kalau dah percaya, okey. Kalau dia lupa lepas percaya, kadang-kadang hak pemberi hutang terlupa. Ada juga. Kenapa? Dia bagi hutang tu, dia kata dulu mu ada pinjam dengan aku dah, berapa dah? Dia pula tanya. Orang tu berkata, aku pun lupa juga. Sudah. Lagu mana? Ini Allah Ta'ala kata, وَلْيَتَّقِلَّهَ رَبَّهِ, kena bertakwalah kepada Allah. Urusan hutang, kalau tuan tu kata aku tak ingat tapi aku tak halal, sudah. Kalau hak berhutang tu dia tulis, tak apa, dia pun tak tulis juga. Tuan tu pun tak ingat, dia pun tak ingat, tapi ayat dia kata aku tak ingat tapi aku tak halal, sudah. Kalau dia tu tak ingat halal, boleh kira berapa dah hutang, tak ingat lah aku. Mu ingat tak mu berhutang hari tu berapa? Tak ingat. Aku pun ingat. Macam ni lah. Berapa hak kamu ingat? Aku ingat dah lebih kurang lah. Hari tu hutang dekat 5,000. Mungkin dia ambil lebih daripada tu. Tuan tu pun kata, beginilah, dah mu ingat 5,000, bayar je lah 5,000. Kalau lebih tu kira halal lah. Yang tu munasabah, okey. Tapi ada orang kira ni dia ingat kau tak ingat suku kira. Kalau hak macam tu baik dia bayar lebih lah. Aku ingat hari tu tahulah ingat 5,000,
Tapi takut-takut ada lebih. Bayar lebih, bukan riba tu. Tapi kita kata, aku bayar, kalau lebih tu kira hadiah lah. Semalam ada tanya pasal masalah, kalau dia bayar berhutang, dia bayar. Kemudian waktu dia bayar, dia nak bayar lebih. Padahal tuan tu tak minta, maka dia kira sebagai hadiah. Tapi sebaiknya langsaikan hutang tu, hadiah tu bagi asing. Ataupun bagi dalam bentuk benda yang lain. Ni hutang ni ada duit 1,000. Lepas tu ni ambil lah, ada coklat sikit balik daripada mana Switzerland gitu, contoh ambil lah bagi contoh. Ataupun ni ni hutang 1,000, ni ambil hadiah kain pelekat ke berapa ke lagi. Ataupun buat paling-paling letak dalam asingkan sampul. Ni hutang. Ni saja ni memang tak bukan kait dengan hutang ni memang nak bagi hadiah. Supaya kita bezakan, kita bimbang takut ada unsur-unsur riba. Jadi selamat macam tu. Tapi kalau dia nak bagi, maknanya tidak mengapa. Kalau nak bayar hutang tu dalam lebih dari sudut ikhtiar ataupun kita mensyukuri orang yang membantu kita. Okey? Zakat pun sama. 4 lebih infak ni tak apa. Kalau dia kira-kira zakat dia banyak ni, Ustaz boleh tak saya nak bayar zakat lebih? Boleh ya. Mau zakat fitrah tu tak boleh lah lebihnya. Pasal nanti bini tanya, ni anak orang mana ni? Anak ada 4 orang. Tiba-tiba banyak resip zakat fitrah 6 orang. Sudah 6 orang betul dah dia. Ini anak 4 orang. Tengok-tengok ada resip satu lagi. Ni ada pula 3 orang. Dia kata ni hak mana? Kalau lebih hak tu orang tanyalah. Kalau bayar zakat fitrah lebih mau tak apa. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau dia zakat fitrah dia seorang secupak, tak apalah. Secupak lebih kurang 2.5 kilo seorang. Kata satu sak, satu gantang Dia pun kira tak apalah, kita cukup 3 kilo kira mudah. Lebih kurang 2.85 sebenarnya. 2.8 habis kurang. Dia pun tak apalah, kita cukup 3. Kita bayar lebih, itu tak apa, tak ada masalah. Zakat kita sepatutnya kena bayar 1,000, tak apalah kita bayar 1,500 lah infak. Tak apa. Jangan kurang. Kalau kurang masalah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, yakni al-mu'tamin, kama jaa fil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa ahlus sunan min riwayati Qatadah 'anil Hasan 'an Samurah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-yadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu. Hak hutang ni, bebanan hutang tertanggung di atas penerima hutang sehinggalah dia melangsaikan hutangnya. Jadi bila Allah Ta'ala bertakwalah kepada Allah, orang paling takut, patutnya paling takut antara dua tu, paling takut kepada Allah ialah yang menerima hutang. Sebagaimana kita sebut semalam, dia yang patut kena tulis dan dia yang patut kena ingat. Kalau tiba-tiba tak nak tulis, dia yang patut kena ingat sebab hutang dia. Wal yattaqillaha rabbah. Kalau nak bertakwa kepada Allah, dia yang kena bayar lebih. Jangan dia expect orang tu nak bayar kurang. Aku tak ingat dia kata. Dia tak ingat tu, harapan dia takut-takut owner tu kalau tak ingat dia pun kira. Dia tak ingat, aku ingat lebih kurang lah, aku lebih kurang. Padahal dia ingat sangat. Jangan dia expect dia, orang tu, dia kena lebih bertakwa kepada Allah. Pasal isu hutang, tanggungan hutang tu duduk atas kepala dia. Kalau tak bayar, apa berlaku, dia yang menerima mudarat. Si pemberi hutang dapat pahala sedekah dah, dia lepas dah dia. Orang bayar kau, orang tak bayar kau, dah. The first day dia bagi hutang, pahala dia dah berjalan. Kita baca hadis sebelum ni kan, ingat tak kita baca tu? Siapa yang memberi hutang,
dia dapat pahala seperti mana dia bersedekah sebanyak itu sebelum sampainya tempoh bayar. Bila dia bayar, sampai tempoh dia tak mampu bayar, kawan ni berikan pula tangguh. Dia dapat pula pahala 2 kali ganda. Maknanya waktu dia bagi hutang dia tu dah dapat pahala dah. Bagi orang yang memberi hutang. Ya? Kalau dia nak pahala lagi banyak, dia kira tak payah ke? Nak hutang ginilah, tak payah hutang lah. Aku pun tahu dah kalau mu ni kalau hutang awak naik kat kamu je. Kira ambil sedekah lah. Maka pahala tu berjalan lah. Ni lebih besar daripada kita kata. Kalau kita kata tadi, pahala sebanyak tu untuk hutang sebanyak harta yang diberi. Lepas tempoh ajal 2 kali ganda. Tapi kalau dia sedekah, dia dapat 700 kali ganda. Itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala lah. Ala kulli, dia sudah bermula waktu si pemberi hutang bagi hutang dah dapat. Yang kena ambil tanggungjawab, ingat, tulis. Apa lagi? Saksi, tanda dan sebagainya. Kalau walaupun tak wajib, dia kena ingat orang yang menerima hutang. Kerana apa? Kerana tanggungan musibah atau mudarat daripada tu tertanggung ke atas dia. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, wala taktumus syahadah, janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Ai la tukhfuha wa la tulghuha wa la tudhiruha. Qala Ibn Abbas, "Ghairu syahadatu zur min akbaril kabair." Janganlah menutup persaksian. Menutup persaksian ni termasuklah juga persaksian palsu. Wala taktumus syahadah, jangan kamu sembunyikan apa yang dipersaksikan itu. Sama ada dia kata sini tukhfuha, sembunyi tak bagi tahu. Orang tanya minta saksi, dia tak nak bagi tahu. Autulghuha, ataupun dia membatalkan saksi itu, batalkan. Aku tak tahu, padahal dia memang saksi. Ataupun dia memberikan persaksian yang palsu, termasuk juga. Dia tahu banyak ni, tapi dia bagi persaksian palsu. Sebab dia dah counting dengan si fulan ni. Dia tu kalau dia tanya mencakap banyak ni, padahal dia tahu waktu fulan ni ambil amount lain. Jadi dia termaksud menyembunyikan persaksian, ialah pertama sembunyi, tak nak bagi tahu. Yang kedua, mengaku sebagai tak tahu. Yang ketiga, memberikan persaksian palsu lain daripada apa yang dia tahu. Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ini sebenarnya dosa persaksian palsu termasuk sebesar-besar dosa besar. Termasuk sebesar-besar dosa besar adalah persaksian yang palsu. Sehingga sahabat yang meriwayatkan hadis tu, dengan bila Nabi SAW sebut ala syahadatu zur, persaksian palsu, bila sahabat tanya dosa mana paling besar, dan bila Nabi sebut persaksian palsu tu, Nabi ulang. Sehingga dia kata, alangkah baiknya kalau aku tak tanya. Dan alangkah baiknya kalau Nabi senyap setakat tu je. Kerana apa? Besarnya dosa persaksian palsu. Umumnya persaksian palsu ni memang dosa besar, walaupun bukan termasuk bab hutang. Saksi palsu zina, saksi palsu bunuh, saksi palsu
termasuk semua persaksian palsu adalah dosa besar. Yang kali kita paling bimbang lah ni ialah orang bermudah-mudah dengan persaksian palsu ni, ialah bahasa mudah apa tu, sumpah lain ni. Produk ni dia panggil apa? Kita produk testimoni. Testimoni itu sebahagian daripada persaksian. Nah, dia kata saya dah guna dah produk ni bagus, bini. Dia telah memberikan persaksian. Padahal dia tak guna apa produk tu. Orang bayar upah untuk dia review produk tu. Kalau dia memberi persaksian, tapi kalau dia bagi kempen lain, produk ni bagus, bagaimana saya dimaklumkan, gini saya dah pergi melawat ke kilang dia, gini. Tu pun kalau betul dia di kilang lah. Jangan buat persaksian palsu. Jadi sebahagian daripada orang bermudah-mudah dalam perkara tersebut. Allahul musta'an. Okey. Jadilah ni ya. Persaksian disembunyikan adakah itu dosa besar? Persaksian yang disembunyikan apakah dosa besar? Wallahu ta'ala alam. Cuma perintah daripada wala taktumus syahadah ni memang ada perintah jangan menyembunyikan. Mana haram, tetap tu haram. Cuma apakah dia sama nilai dengan mempersaksikan palsu? Kalau sudut mudarat yang berlaku, contohnya kalau dia mudarat, orang tu kalau dia tak bagi persaksian, orang tu dizalimi, ataupun kebenaran tidak boleh ditegakkan tapi dia enggan bagi saksi, mudarat besar juga. Kesian kepada orang yang akan dihukum. Kezaliman akan berlaku kalau tidak ada persaksian daripada dia. Sebab tu Allah Ta'ala melarang kita sama ada memberikan persaksian palsu, kita buat zalim pula kat orang. Dua kali zalim. Sebab tu saya kata nilai itu tak sama, cuma pengharaman tu tetap ada. Wala taktumus syahadah. Jangan menyembunyikan persaksian. Kalau dia pasal ada perkara yang kebenaran perlu ditegakkan dengan persaksian itu. Wala taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh ay fajirun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pada ayat yang seterusnya, habis dah kita buat hutang. Ayat yang seterusnya ni ayat lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, maksud dia Allah Ta'ala kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah atau milik Allah lah apa yang ada di bumi dan apa yang ada di langit, atau apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa in tubdu, sekiranya, maknanya Allah tahu belaka. Allah tahu belaka apa yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya dalam ilmu Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata wa in tubdu, sekiranya kamu nyatakan, lahirkan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan dia. Kamu nyatakan, lahirkan ke, kamu sembunyikan ke, apa yang ada dalam diri kamu, yuhasibukum bihillah, Allah akan hisab perkara tersebut dan menyatakannya kepada kamu. Dan kemudian Allah mengampunkan bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah mengazab sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ayat ni waktu dia turun
Berat tak makna dia? Berat dari sudut mana? Ni? Berat dari sudut mana? Berat dari sudut dosa. Memang dosa tu berat. Allah tahu. Memang Allah tahu dah. Apa yang berat dia? Berat bagi kita. Kalau kita ni hidup di zaman penurunan wahyu, tiba-tiba turun ayat ni, apa yang kita faham? Kita baca sekali lagi. Bagi Allah, milik lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan di bumi. Okey. Wa in tubdu, sekiranya kamu zahirkan ma fi anfusikum, apa yang ada dalam hati kamu. Apa yang ada dalam diri kamu, kamu buat, kamu sebut, kamu cakap, kamu zahirkan. Au tukhfuhu, ataupun kamu sembunyikan. Ada terdetik dalam hati kamu, orang lain tak tahu. Yuhasibukum bihillah, maka Allah sudah hitungnya untuk kamu. Fayaghfiru liman yasha, dan Allah akan ampunkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah azab bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Berat ke tak berat? Berat. Yang mana berat? Nah, perhitungan Allah. Betul? Tapi ada tak kita rasa sangat-sangat berat daripada biasa? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bila turun ayat ni, semua rasa berat. Sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni, thumma jathu ala rukab, sehingga mereka datang ni melutut depan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ayat ini. Sebab dalam hati mereka ni ada kebimbangan terhadap satu fasa, satu terma yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni. Iaitulah ayat Allah akan hisab sama ada benda tu dalam hati ke ataupun dibuat ke, Allah dah kira. Ayat ni, kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam hati, maknanya benda yang kamu niat kamu buat, Allah akan kira. Ataupun kamu telitah dalam hati, kamu sembunyikan dia, kamu nak buat jahat, ataupun kamu ada benda telitah je dalam hati. Kita ni kan banyak benda yang ada dalam hati kita, lintasan-lintasan hati. Kau tak ada? Ada. Banyak. Nah, mari, budak ni aku lempang. Dah contoh. Tu baru buat lempang. Nah, tengah-tengah tengok orang bekerja jaga amanah, duk kena kira duit dia, jaga cashier. Mari telitah hati. Kalau aku ambil RM10 ni, bah tak khabar-khabar ni, tak perasan. Perintah dalam hati. Nah, atau seorang lelaki, dia lalu tengok perempuan, dia pun telitah nak buat benda tak elok, contoh. Atau seorang perempuan pergi tengok pada pakaian cantik yang panggil tidak patut syariat, dia pun tengok telitah. Alah, aku pakai lagu ni, okey juga kadang-kadang, sekali-sekala, dia kata. Mari lintasan-lintasan macam tu. Bila turun ayat ni, sahabat-sahabat mengira benda ni pun termasuk dalam ayat ni. Betul lah. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa yang ada dalam diri kamu, au tukhfuhu, ataupun kamu tak bagi tahu orang pun, yuhasibukum bihillah, Allah hisab, Allah hitung. Sahabat-sahabat ni sampai mereka dalam riwayat datang melutut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana takutnya terhadap ayat ini. Ni
Kerana mereka ni kata, ya Rasulullah, kallafana Allah kullifna min al-a'mal ma nutiq as-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqah wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Sahabat datang melutut depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sebelum ni kami telah ditaklifkan dengan perkara-perkara yang kami mampu nak buat. Salat, puasa, sedekah, jihad, yang ni kami mampu. Tapi telah turun ayat yang mana kami rasa kami tak mampu. Apa dia? Ayat ni. Ni ayat ni. Sebab kami tak mampu kawal perasaan hati kami. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala nak hitung setiap yang ada dalam hati, kami tak mampu. Sahabat-sahabat ni punyalah rasa takut kepada perhitungan Allah. Kita ni kadang-kadang bak hati tak jaga, ikut litah je kita ni, sehingga kita ni tak fikir pun apa yang dalam hati kita. Sahabat-sahabat ni punya takut dalam hisab. Hak zahir dia takut dah. Ubat maksiat ni jangan sahabat-sahabat ni, mereka adalah orang yang panggil malamnya adalah pejuang dengan qiyamul lail, siangnya adalah pejuang di medan perang. Bab maksiat ni jarang. Kadang-kadang ada berlaku di kalangan mereka. Ada hak minum arak, ada hak zina, ada orang panggil apa lagi. Tapi itu semua Allah jadikan dia bunga-bunga syariat supaya kita umat akhir zaman tahu benda tu dah berlaku zaman Nabi. Cuma biasanya bila berlaku pada sahabat, mereka ending of story dia berakhir dengan taubat. Jadi sahabat-sahabat semuanya baik berlaku. Bila turun ayat ni, dia rasa, ya Allah, hak ni satu ayat ni tak apa. Kita kalau bab sebut solat, hak tu tak mampu dah. Solat semua ni tak mampu. Hak ni dalam hati kita main relax. Sahabat-sahabat bab hati ni takut dia sampai datang jumpa Nabi melutut, Rasulullah, sebelum ni turun ayat kami mampu. Solat mampu, puasa mampu, jihad mampu, sedekah mampu. Tapi telah turun satu ayat yang kami rasa kami tak mampu. Mana ayat dia? Allah akan hisab sama ada yang kamu buat ataupun yang ada dalam hati kamu, Allah Ta'ala akan hitung. Yuhasibkum, ingat, yuhasibkum, Allah akan hisab di akhirat nanti. Sahabat-sahabat, bila dengar begitu, Nabi SAW kata, aturidu an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Bila Nabi kata dengar macam tu, sahabat mengadu kepada Nabi. Nabi kata, apakah kamu nak kata, nak jawab seperti mana jawapan ahli kitab sebelum ini, iaitu kitab Yahudi dan Nasrani? Sebagaimana mereka kata, sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami tak nak ikut. Apakah kamu para sahabat nak kata macam tu? Nabi tegur para sahabat. Bila sahabat mengadu, bahkan Nabi kata, sebaiknya kamu kata sami'na wa ata'na. Kalau Allah kata macam tu lah. Nabi dengan Allah ni memang gitulah. Semua, terutamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni kita dah tahu cerita dia. Bunuh anak pun bunuh lah. Kalau Allah Ta'ala kata sami'na wa ata'na, ni kalau Allah Ta'ala kata, ni sifat yang baik. Kita ni patuh sungguh-sungguh sepenuh hati, walaupun kita tak faham, walaupun kita tak tahu hikmat dia. Ni walaupun kita sendiri pun kita rasa ada kekangan, tapi bila Allah Ta'ala suruh orang beriman, sami'na wa ata'na. Cuma bab hati ni kan, bila sahabat Nabi kata, kamu kena kata sami'na wa ata'na, kemudian bagi yang kamu tak mampu tu, kamu minta ampun, sebab Allah Ta'ala dah tawarkan keampunan.
itulah kamu kata ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sahabat pun dengar macam tu, tunduklah sahabat. Yang tak duduk takut bila Nabi kata lagu tu, sahabat pun kata tak apalah, kalau Nabi cakap macam tu, mereka pun redalah dengan ayat Allah. Lepas daripada mereka reda, mereka menerima keputusan itu, maka turunlah ayat Quran. 2 ayat surah akhir surah Baqarah. Telah mencerita tentang tingginya keimanan mereka dalam menerima apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dalam masa yang sama Allah menghapuskan beban mereka dengan Allah Ta'ala kata, Allah tak akan kira apa yang kamu tak mampu. Inilah ayat 2 ayat terakhir surah Baqarah. Tapi huraiannya insya-Allah dan fadilat dia bila kita nak baca sebagai amalan harian, insya-Allah kita sambung minggu hadapan. Hari Rabu. Hari Rabu baru ada. Hari Isnin, Selasa saya di Johor. Hari ni balik Kelantan dulu. Hari Ahad, hari Senin ke Johor, hari Selasa baru balik. Hari Rabu 2 hari ialah minggu depan, Rabu Khamis. Sayang juga nak tinggal, tapi tak gitulah, ada urusan kena hadir, kena ada di Johor. Jadi insya-Allah kita sambung hari Rabu lah, insya-Allah. Wallahu taala alam. Hari Rabu ni hari kami, seminggu jugalah kali ni. Aduh, online ke saya? Mana saya? Nak online ke? Payah lah, takut musafir. Siang ke saya nak bawa kamera besar. Lalu dah itu. Hari Rabu lah, insya-Allah. Allahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.